lihat benda ini secara profesional dan kita minta sahabat saya Ketua Polis Sungai Buloh melihat benda ini bukanlah satu tuduhan. Lihatlah benda ini sebagai satu kebaikan kepada masyarakat, dan saya yakin Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Saya terpanggil nak buat sedikit kenyataan daripada saya setelah banyak yang telah berhubung melalui Facebook dan juga menghubungi saya berkenaan dengan berkenaan dengan pemilik ataupun pengasas Hot Burger, iaitu saudara Asri, yang kita kenali, dan suatu ketika sebelum ni saya pernah berjumpa dengan beliau berkenaan dengan ada beberapa aduan berkenaan dengan berniaga burger yang kita tahu sewaktu dia beberapa tahun yang lepas, kalau tak silap saya, pada tahun 2017 yang di mana beliau telah dianiaya oleh rakan kongsinya, dan ada beberapa perkara yang kita rasa, dan saya kenali beliau orang yang baik. Dan Alhamdulillah, jadi ada beberapa yang telah menghubungi saya dan mengusulkan berkenaan kenyataan yang dibuat oleh Asri yang telah dibidas oleh ketua ataupun ketua Polis Daerah Sungai Buloh, iaitu yang kita faham setelah tular video yang dikeluarkan oleh Asri telah berlaku ataupun telah ditolak bulat-bulat oleh pejabat polis Sungai Buloh, yang di mana mengatakan telah membuat beberapa kali sebuan daripada tahun 2019, dan pada tahun ini juga mereka melakukan sebuan dan telah mengambil tindakan. Dan kita faham sebenarnya bukan mudah tugas pasukan polis, dan kita pun keluarga polis dan banyak bekerjasama dengan pihak polis, dan kita tahu bukan mudah untuk menghapuskan sindiket perjudian, dan kita faham bukanlah perkara mudah untuk majlis pemandaran, untuk majlis bandaraya ataupun majlis pemandaran untuk mengambil tindakan ke atas sindiket judi. Tapi saya nak ini berada dalam keadaan adil. Kita faham tugas polis bukannya mudah, dan hari ini saya buat live ni pun bukan tujuan untuk nak bergaduh ataupun nak menolak ataupun nak menunding jari ataupun nak mengatakan pihak polis tidak menjalankan tugas ataupun majlis bandaraya PBT sendiri tidak menjalankan tugas. Kita pasti semua pasukan polis dan semua pihak berwajib inginkan negara kita mempunyai keamanan dan inginkan negara kita dalam keadaan aman dan rakyatnya dalam keadaan tidak terancam. Tetapi kita juga perlu lihat dan perlu kaji dalam kalau sebelum ini tidak ada COVID-19, tidak melalui fasa-fasa ujian yang berat, kita tahu mungkin kalau sebelum ni kita faham mungkin ada orang boleh meraih pendapatan dengan pekerjaan. Kalau kita tahu pun sendiri hari ini pilot pun dah mula kerja, pilot sendiri pun dah mula jadi Grab rider. Jadi kita faham bukanlah rakyat dalam keadaan senang hari ini. Kita faham yang makan gaji pun kadang-kadang tak dapat gaji, yang pemilik syarikat pun hampir bankrupt, dan kita tahu banyak hari ini orang melalui ujian yang berat di negara kita. Jadi saya yakin tujuan saudara Asri itu bukanlah untuk menunding jari ataupun melemparkan tuduhan ini kepada pihak berwajib, khususnya kepada pasukan polis dan juga kepada penguat kuasa ataupun majlis pemandaran, majlis bandaraya. Kita faham, tetapi ia mungkin merasakan ketidakpuashati ataupun merasakan mungkin itu adalah luahan hati seorang peniaga kecil yang kita tahu berniaga burger di tepi jalan bukanlah pendapatan yang tinggi, yang mungkin boleh membayar gaji seorang pekerja dengan nilai 50 ke 60 ringgit, dan itulah di situlah gaji, di situlah modal, dan di situlah kalau hujan. Kita tahu banyak perkara yang bukan mudah nak berniaga di tepi jalan. Jadi saya yakin pihak berwajib khususnya kepada pasukan polis di Sungai Buloh perlu menilai benda ini secara
secara rasional ataupun profesional melihat perkara ini. Jangan kita melihat pada kalau apa yang diudarakan oleh Asri atau apakah luahan hati beliau tentang apa yang telah berlaku beliau sehingga terpalit kepada semua pasukan polis. Dan saya pasti setiap daripada daerah-daerah di bawah PDRM ini mereka mempunyai integriti yang kuat. Kita yakin pasukan-pasukan polis di setiap daerah mereka menjalankan tanggungjawab tugas masing-masing. Jadi ini bergantung kepada daerah masing-masing. Cuma kemungkinan ataupun secara kebetulan apa yang telah diluahkan oleh Asri, saudara Asri kita, menyebabkan benda ini telah terkait dengan seluruh pasukan polis. Dan saya nak juga supaya semua rakyat Malaysia perlu jelas setiap daripada daerah mereka mempunyai ketua polis daerah tertentu ataupun ketua pasukan polis di setiap daerah. Jadi kalau kita lihat perkara ini berlaku bukanlah satu kesalahan kepada seluruh pasukan polis, dan kita tidak boleh menyalahkan kepada ketua polis negara ataupun ketua polis Selangor, ketua polis negeri, kerana ini adalah tanggungjawab kepada bidang di bawah kuasa ketua polis daerah tersebut. Jadi saya rasa mungkin bila apa yang disampaikan oleh Asri itu menyebabkan itu terkena kepada daerah, kepada ketua polis daerah Sungai Buloh. Jadi mungkin kita perlu ada perbincangan ataupun lebih kepada untuk berbincang tentang apakah sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Asri ialah mungkin dia cuba menyampaikan apakah sebab dia sebagai seorang peniaga kecil diganggu. Dan saya pasti setiap daripada SOP dalam peniaga-peniaga ataupun penjaja-penjaja di tepi jalan, daripada penjaja di tepi peniaga kecil sehinggalah peniaga pasar malam dan juga peniaga-peniaga food truck dan caravan, semua mereka mempunyai SOP yang tertentu yang perlu dipatuhi oleh peniaga. Cuma mungkin Asri punya sedikit ataupun kesalahan kecil dia telah menularkan ataupun yalah, kita faham orang sekarang ni dalam keadaan susah. Nak makan pun tak ada duit. Kadang-kadang nak bayar bil elektrik pun nak bayar bil elektrik pun tak ada. Dan kita tahu sedia maklum sekarang ni kenaikan tarif elektrik dalam salah pembajaan elektrik ini melambung tinggi, dan banyak perkara yang kita tahu memanglah walaupun kita mendapat bantuan daripada kerajaan Malaysia dengan bantuan-bantuan tertentu yang kita nak berucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada semua yang bertugas yang menjadi frontliner yang telah memberi bantuan kepada masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu kaji banyak masyarakat hari ini yang tak ada gaji, yang dibuang kerja, yang syarikat terpaksa syarikat terpaksa bankrupt dan telah tutup perniagaannya sehingga dibuang pekerja, dan banyak orang telah bertukar daripada seorang pilot seorang juru terbang menjadi Grab rider. Banyak orang telah bertukar bidang dan mencuburi dalam bidang-bidang peluang yang ada untuk meraih pendapatan untuk menampung isteri dan anak-anak dan keluarga. Jadi inilah bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilalui oleh semua masyarakat. Cuma saya melihat sedikit ketidakadilan di sini, yang di mana mungkin pihak yang berwajib, khususnya ketua, saya sampaikan kepada mungkin beliau mengenali saya ataupun tidak, tetapi saya rasa saya mengenali beliau, ketua polis daerah Sungai Buloh, mungkin boleh memanggil Asri untuk tampil memberi keterangan dan perlu adakan perbincangan. Dan saya pasti sewaktu serbuan yang dibuat oleh pasukan polis pada tempoh hari tersebut, kita melihat ada di situ tempat-tempat yang di mana itulah modus operandi pusat perjudian, yang di mana ada kerusi meja, dan kita tahu itu adalah tempat-tempat yang di mana permis yang telah disewa oleh sedikit perjudian untuk menjalankan aktiviti haram, Dan saya tak tahu ada istilah judi halal dan haram. Ada yang mengatakan kalau judi toto ni judi yang halal kerana mempunyai lesen. Tetapi kalau judi yang haram ini judi yang tidak mempunyai lesen. Saya kira kalau kita lihat benda ini dengan jelas, tidak ada sebarang judi yang halal, semua judi pun haram. Dan kalau ini dikatakan difokuskan sebagai orang Islam menentang kepada perjudian kerana ini adalah salah di sisi agama ataupun syariat Islam, jadi saya rasa itu tidak benar. Kerana kita lihat mana-mana agama sekalipun di negara kita,
walaupun dia di kalangan daripada agama Islam sendiri, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, tidak ada pun dalam kitab mereka yang mengatakan judi ini adalah benda yang halal. Dan sebenarnya judi ini adalah benda yang haram di dalam kitab mereka sendiri. Di mana-mana agama yang ada di negara kita yang dianuti oleh pelbagai bangsa, semua adalah haram. Jadi bagaimana hari ini kita boleh mengatakan ada judi yang halal dan judi yang haram? Kalau halal ini diberikan lesen, judi yang haram ini judi yang tidak diberikan lesen. Jadi bagi saya nak pandang kepada sudut yang berbeza. Judi ini adalah satu perosak masyarakat yang paling dahsyat. Yang kita tahu, judi ini bukan sahaja boleh merosakkan bangsa, agama, bukan boleh merosakkan bangsa, tetapi boleh merosakkan seluruh lapisan masyarakat dan boleh menyebabkan masyarakat terlibat ataupun terlibat dengan jenayah kerana mereka telah habiskan duit mereka kepada perjudian. Dan kita tahu judi ini bukanlah satu benda yang boleh mencipta kemenangan. Jadi saya tak faham kenapa satu racun yang besar judi ini dibiarkan ataupun saya rasa ini perlu kerjasama. Sebenarnya pihak yang berwajib perlu melihat apa yang disampaikan oleh Asri itu adalah satu rintihan daripada masyarakat, seorang individu masyarakat yang berani untuk menularkan dan bukan tujuan untuk melemparkan tuduhan kepada pihak berwajib. Mungkin dia cuba memberitakan ataupun kemungkinan kemungkinan besar PDRM di kawasan Sungai Buloh terlepas pandang kepada ada pusat perjudian yang masih beroperasi, yang masih buka, yang tidak diambil tindakan. Dan kita faham mereka ini sangat licik, sindiket perjudian ini sangat licik, dan sebenarnya kita perlu ucapkan terima kasih kepada Asri. Dan itulah satu tindakan ataupun satu tindakan keberanian yang ditunjukkan oleh seorang individu masyarakat, walaupun beliau pada waktu itu mungkin meluahkan rasa ketidakpuas hati ke atas dirinya kerana dia seorang peniaga kecil yang berniaga burger, tapi dia ambil tindakan. Tetapi kenapa perjudian tidak diambil tindakan? Jadi sepatutnya benda ini tidak perlu ada satu satu pergaduhan antara pihak berwajib dan juga kepada pengguna di Malaysia ataupun seorang individu peniaga kecil yang kita lihat cuba memberi bantuan juga di sini. Jadi saya harap lihat benda ini secara profesional, dan kita minta sahabat saya Ketua Polis Sungai Buloh melihat benda ini bukanlah satu satu tuduhan. Lihatlah benda ini sebagai satu kebaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin kalau ada masyarakat yang begini, yang berani untuk membuat satu ini dikira macam duta kecil kepada kerajaan, duta kecil kepada pihak berwajib. Kalau setiap daripada negeri-negeri, setiap daripada daerah-daerah yang kecil ada yang berani untuk buat sedemikian, tujuannya untuk menyampaikan kepada pihak berwajib, ini adalah satu komunikasi ataupun satu komunikasi baik antara masyarakat kepada pihak berwajib. Dan ini bukankah ini satu benda yang perlu diberikan satu anugerah? Tak perlulah kita rasakan Asri ini seperti mengancam. Kita tidak perlu melihat Asri adalah satu benda yang ancaman kepada negara. Kita perlu melihat judi itu adalah satu ancaman. Jadi bila Asri ini menjadi satu ancaman, dan saya pasti ini memberi satu tepukan gemuruh kepada sindiket perjudian yang hari ini mereka sebenarnya cuba menakut-nakutkan masyarakat supaya tidak cuba membuat laporan ataupun membuat aduan kepada pihak berwajib supaya tindakan mereka tidak diambil. Tetapi apabila tular wajah Asri dan diberitakan kepada semua channel-channel, dan kita tahu beliau sedang diviralkan, ini ada satu ancaman besar yang dan juga bahaya besar yang akan berlaku kepada Asri. Asri seharusnya dilindungi, ataupun Asri ini sepatutnya dia perlu diprotek supaya tidak ditularkan wajah beliau, kerana ini sudah menjadi ancaman kepada sedikit perjudian akan mencari segala maklumat tentang Asri, dan di mana tempat tinggalnya, apa nombor keretanya, keluarga dan anak-anaknya. Jadi ini satu benda yang saya kira tidak perlu berlaku lah. Ya, jadi saya harap
wajib lihat benda ini dan pandanglah benda ini supaya benda ini dapat memberi satu kerjasama yang baik antara mata-mata kecil ataupun duta kecil masyarakat kepada pihak berwajib, dan sepatutnya dirahsiakan tentang setiap daripada, walaupun beliau telah tularkan video tersebut dan saya pasti wajah beliau tidak terlihat, jadi sepatutnya perlu dirahsiakan maklumat sebagai pengadu. Jadi apabila benda ini tidak dilihat sebagai satu benda yang satu kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga pihak berwajib, dan saya pasti ramai masyarakat akan takut ataupun untuk tampil memberi kerjasama kepada pihak berwajib apabila dikira memberi ancaman besar. Yang kita tahu sindiket penjudian ini adalah satu ancaman besar, dan mereka mempunyai duit yang banyak, mempunyai kuasa, mempunyai pelbagai rangkaian yang boleh membuatkan seseorang itu hidup dalam keadaan memberbahaya, maksudnya dalam ancaman yang besar, menjadi mangsa kepada perjudian. Kita faham perjudian telah mengaut keuntungan, saya tak tahu sama ada ratus juta ataupun boleh pergi berbilion seluruh Malaysia, yang hari ini kita kacau periuk nasib mereka. Sudah pasti rangkaian mereka telah sampai, maklumat tentang Asri ini telah sampai kepada pihak kepada sindiket perjudian, dan ini satu benda yang tidak menyeronokkan kita. Kita di Persatuan Pengguna Semboyan pun terasa tampil untuk membuat satu kenyataan supaya dilihat secara rasional kepada ataupun secara terbuka dilihat oleh pihak berwajib, supaya jangan menakutkan lagi ataupun cuba untuk memberi satu ketakutan kepada duta kecil yang cuba memberi kerjasama kepada pihak berwajib. Jadi kita doakan supaya Asri, isteri dan anak-anak dan seluruh ahli keluarga, dan juga kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang telah memberi perlindungan ataupun memberi sokongan yang penuh kepada Asri dan juga kepada Tok Ki dan juga kepada Ustaz Mazizi dan rakan-rakan perjuangan yang lain. Dan saya harap kita semua membela Asri, dan saya kira Asri ini kita perlu mengucapkan satu tahniah, penghargaan yang besar kepada beliau, kerana beliau telah berani untuk tampil untuk memberi kerjasama yang baik. Walaupun kita lihat pandangan sisi yang lain, orang boleh membuat pelbagai andaian. Ada yang mengatakan Asri ini dengan sengaja kerana periuk nasibnya diganggu dan menyebabkan dia telah mencari kesalahan pihak berwajib. Saya pandang pada perspektif yang lain lah. Kita pandang pada sisi yang lain. Kita jangan nampak khilaf dia. Kita nampak kebaikan yang di mana keberanian yang ditunjukkan oleh Asri, dan juga saya yakin akan lebih ramai lagi berani tampil untuk memberi kerjasama. Dan kita boleh ikuti contoh yang dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan seketika Oxbah, yang di mana dia telah mengumpulkan pelbagai agensi, pasukan polis, majlis bandaraya dan pelbagai lagi agensi-agensi yang terlibat immigration, SPRM, Suruhanjaya Integriti bekerjasama, dan juga beberapa NGO termasuk Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan pelbagai lagi persatuan-persatuan yang ada, IPANKO, YADIM, kalau kita tengok banyak lagi persatuan yang terlibat, dan di mana itulah kerjasama antara NGO dan juga agensi dan dipantau oleh Kementerian Wilayah, yang di mana itu adalah satu benda yang baik. Kalau setiap daripada negeri dan daerah-daerah kecil ini dapat melakukan perkara yang sama, setiap daripada kerajaan negeri dapat melakukan perkara yang sama, saya pasti judi ini akan terhapus, dan pastinya masyarakat ini akan lebih selamat. Kita tahu judi ini benda yang tidak selamat. Banyak perkara yang kita rasa banyak lagi kegiatan haram yang di Malaysia yang kita rasa memberbahaya, tetapi judi adalah perkara yang paling membahaya. Longkangnya kecil tapi boleh masuk segala banglo, rumah, segala perniagaan, malah isteri dengan anak tergadai sehingga lupakan isteri dengan anak-anak, tinggalkan isteri dan anak-anak, lupakan tanggungjawab dan amanah, seluruh hartanya dijual untuk judi. Ini adalah perkara yang sangat serius. Jadi saya harap pasukan polis di Sungai Buloh dan juga Majlis Bandaraya melihat benda ini adalah satu kerjasama yang baik. Cari titik
persamaan, cari titik permulaan untuk menjalinkan kerjasama dengan duta-duta kecil. Kita faham, kita tak nak ganggu kerja polis. Saya pun keluarga polis. Dan sebenarnya saya banyak bekerjasama dengan polis. Malah kita mempunyai hubungan yang baik dengan ketua polis negara pun. Kita ada hubungan yang baik dengan ketua polis negeri. Dan kita berkawan dengan semua pasukan-pasukan polis. Dan kita tidak ada sebarang sebab untuk menunding jari kepada pihak polis. Tetapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tahu dalam sebuah organisasi pasti ada setiap kelemahan, kesalahan kecil yang kadang-kadang kita tak nampak, orang lain nampak. Jadi patutnya kita perlu mencari satu kaedah untuk menyelesaikan masalah. Dan mungkin kita lihat kita tahu ini adalah adalah zaman teknologi, adalah zaman yang di mana menggunakan handphone, smartphone untuk mencari segala maklumat, dan hari ini adalah tempat paling mudah untuk kita mengambil handphone. Jadi saya rasa selagi benda itu tidak mengaibkan, ini bukan mengaibkan, ini adalah benda sedang membuka pintu ataupun membuka mata, wajib untuk melihat pusat judi masih lagi seperti cendawan tumbuh. Jadi patutnya kita perlu ambil inisiatif untuk membasmi kuman lah. Membasmi judi ni seperti membasmi kuman. Jadi tak perlulah kita mencari sebab untuk mencari kesalahan ataupun untuk menunding jari kepada mana-mana pihak. Jadi saya harap kepada sahabat saya ataupun kawan Ketua Polis Daerah Sungai Buloh supaya memandang ini sebagai satu benda, satu perkongsian dan teguran nasihat daripada kita, daripada duta kecil masyarakat untuk memberikan layanan yang baik kepada ASRI dan untuk mencari kaedah bagaimana untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah lagi, bukannya untuk kita bergaduh, untuk kita berperang, untuk kita mencari salah, mencari mana dari sudut undang-undang yang boleh dikenakan tindakan dan sebagainya. Saya faham mungkin pandangan kepada pihak berwajib ini ada satu fitnah, tapi pandangan masyarakat benda ini adalah benda yang serius. Banyak sangat judi yang kita tahu, bukan saja judi online, judi di kedai-kedai kita tahu yang menyebabkan banyak masyarakat, dan saya juga menerima terlalu banyak aduan orang yang meminjam alung, orang yang telah menjual perniagaan kerana bermain dengan judi. Judi ni adalah satu racun yang besar. Jadi saya harap sekarang pun dah masuk Zohor, kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat perjuangan, teruskan membela ASRI. ASRI kuatkan hati, teruskan bersemangat, beri kenyataan dan berjumpa dengan pihak polis, berikan kerjasama yang baik kepada kepada pegawai polis, kepada IO kes, dan cuba memberi maklumat yang tepat dan cuba menjalankan hubungan yang baik dengan pihak polis, kerana kita pun tidak mahu sebarang pembalahan antara masyarakat dan juga pihak berwajib, kerana kita perlukan pihak berwajib, kerana pihak berwajib ada bersama dengan kita dan menjaga keamanan dan keselamatan negara. Tapi dalam masa yang sama, pandanglah pada pandangan kami adalah suara kami adalah suara rakyat, suara kepada negara, suara duta kecil kepada negara. Walaupun anda semua berada di bahagian depan dalam memberi pembelaan kepada kami, kami juga ada hak kami untuk menyuarakan sebagai satu hak kami sebagai pengguna di Malaysia. Jadi saya harap benda ini dapat diperhalusi, diperlihat bagaimanakah kaedah untuk mencari kaedah dalam keadaan musim PKP ini, membantu masyarakat mencari memberi kemudahan kepada peniaga-peniaga kecil. Dan saya yakin kepada majlis-majlis bandaraya yang ada perlu membuat satu kaedah bagaimana untuk membantu peniaga-peniaga kecil di tepi jalan supaya mereka diberikan hak mereka. Walaupun kita sedar kalau mereka mempunyai duit yang banyak, sudah pasti mereka tidak akan berniaga di tepi jalan, dan diorang tidak akan berniaga di tepi jalan berhujan dan panas di bawah payung kalau mereka mempunyai duit untuk menyewa kedai dan sebagainya. Inilah permulaan daripada seorang peniaga kecil akan kita sendiri pun asalnya berniaga di tepi jalan sehinggalah berjaya buka kedai selepas lebih daripada 10 tahun baru kita berani untuk barulah kita berjaya mengumpul modal, dan setelah mempunyai akaun bank yang cukup dan juga pinjaman daripada bank dan sebagainya, daripada agensi ataupun daripada MARA dan sebagainya, barulah kita berjaya buka kedai. Jadi tidak semudah itu orang daripada
daripada tepi jalan boleh terus buka kedai dan menyewa kedai dan mendapat lesen dan sebagainya. Jadi saya harap perlu lihat benda ini dan berikan kebaikan kepada masyarakat dan berikan kelonggaran bagi peniaga-peniaga yang degil itu. Mungkin perlu membuat satu kaunseling, panggil mereka dan yalah, saya pasti diorang hidup dalam keadaan kais pagi makan pagi. Jadi kita harap tolong bantu mereka dan bantulah InsyaAllah itu saja. Saya harap ada apa-apa yang tidak faham tentang apa yang dikomen oleh saya boleh berhubung dengan saya. Saya akan tampil, akan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak berwajib dan kepada Majlis Bandaraya juga, kerana saya mempunyai hubungan yang baik, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Poli, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.